Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita kembali kepada bab satu lagi, tapi kita nak tengok pengelasan tumbuhan pada hari ini. Baik, kita terus pergi. Baik, hari ini awak akan belajar ciri-ciri tumbuhan monocotyledon dan dicotyledon. Apa itu? Kita tengok. Okey, kita tengok juga tumbuhan ini kita boleh kelaskan kepada dua kumpulan. Ada tumbuhan yang berbunga dan juga ada tumbuhan yang tidak berbunga. Contoh macam awak tengok kat gambar ni, tumbuhan berbunga ni awak selalu nampak lah. Kalau dia berbunga tu, of course lah tumbuhan yang berbunga. Dan ada juga pokok yang buah, contohnya pokok jagung, pokok mangga, pokok pisang. Pokok-pokok tu sebenarnya sebelum dia berbuah, dia berbunga terlebih dahulu. Itu kita panggil tumbuhan berbunga. Contoh lain pokok bunga matahari. Yang tidak berbunga pula, kita ada 3. Contoh di sini, fungi kulat ataupun dalam contohnya di sini adalah cendawan. Kumpulan paku pakis yang tak ada bunga. Kemudian juga lumut juga yang hidup di tempat yang lembap, contohnya di batu-batu, tepi-tepi longkang yang basah, itu adalah tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, ini contoh tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, kita kelaskan. Pertama lumut, kalau awak tengok sini lumut dia membiak dengan menghasilkan spora. Okey, kemudian paku pakis. Okey, seterusnya paku pakis ni tumbuhan yang biasa awak nampak pun dia tidak berbunga, membiak dengan menghasilkan spora. Dan juga conifer. Conifer ni kalau awak tengok adalah tumbuhan yang tidak berbunga tetapi dia menghasilkan biji seperti kon. Macam dalam gambar ni lah. Awak pernah nampak seperti contohnya pokok ru, okey, pokok hiasan yang macam pokok Christmas, itu adalah sejenis tumbuhan conifer. Baik, seterusnya, ini contoh pembiakan melalui spora lah. Contoh ini yang awak tengok ni adalah dandelion. Dandelion ni bila ditiup angin, spora dia akan terbang dan setiap spora ni dia akan menghasilkan individu yang baru. Bermaksud dia akan jadi anak pokok yang barulah. Okey, ini adalah gambar raja bagi biji benih. Okey, apa yang perlu awak tahu maksud di sini adalah maksud cotyledon. Apa itu cotyledon? Tengok dalam gambar ni, cikgu ada labelkan cotyledon di dalam biji benih yang telah dibahagikan kedua. Okey, cotyledon tu adalah simpanan makanan dalam biji benih tu untuk pokok tersebut bercambah. Okey, jadi untuk biji benih yang dah ditanam, untuk dia bercambah, dia memerlukan tenaga. Okay, jadi bila di dalam tanah, biji benih ni dia tidak dapat cahaya matahari. Dia tak ada daun lagi untuk menyerap tenaga tersebut. Jadi dia perlukan makanan simpanan supaya dia boleh membesar. Sehingga dia mencapai tahap daun yang keluar baru dia boleh melakukan fotosintesis. Jadi contoh tumbuhan berbunga, kita bahagikan kepada 2 kelas. Satu adalah monocotyledon dan yang kedua adalah dicotyledon. Okay, contoh pokok monocotyledon ni adalah pokok padi, pokok jagung. Biasanya tumbuhan monocotyledon ni adalah tumbuhan yang lebih ringkas. Okay, dan juga pokoknya lebih kecil lah kebiasaannya. Okay, tapi ada juga tumbuhan monocotyledon yang besar. Contohnya pokok kelapa, pokok pisang. Okay, dan juga pokok kelapa sawit contohnya lah. Okay, dicotyledon pula biasanya adalah tumbuhan contoh yang kita ada di sini pokok mangga, pokok durian dan pokok bunga ros. Baik, seterusnya ini contoh biji benih yang kalau kita bahagikan 2. Okay, contoh ni adalah tumbuhan biji benih bagi pokok dicotyledon. Kalau awak tengok ni cotyledon yang di sini, cotyledon ni adalah bank simpanan makanan dia kan. Jadi dicotyledon ni disimpan di sini satu bahagian dan ini bahagian kedua. Maksudnya dia ada 2. Okey, mempunyai 2 cotyledon. Okey, ini contoh adalah biji jagung. Okey, yang warna kuning ni adalah biji jagung. Biji jagung ini dia hanya ada 1 cotyledon sahaja. Okey, kalau awak bahagikan tengah pun awak akan nampak hanya ada 1 saja cotyledon. Jadi kita panggil dia monocotyledon, ada 1 cotyledon saja, ada 1 tempat simpanan makanan saja. Okey, ini contoh maksud cikgu cakap tadi lah. D maksudnya adalah bermaksud 2 cotyledon. Ni 2 bahagian 2 bahagian cotyledon ni. Okey, mono
Bermaksud satu kotiledon. Contoh gambar yang cikgu bagi ni, ini adalah kacang tanah. Kacang tanah adalah ada dua ke ada satu ni? Ada dua. Jadi ini adalah dikotiledon. Okey, dua D. Okey, kemudian percambahan pokok. Kita tengok apa beza, macam mana dia dua-dua pokok ni, dikotiledon dan monokotiledon ni bercambah. Kalau awak tengok, ni dua kotiledon, bermaksud ini adalah dikotiledon. Dikotiledon bila dia bercambah, biji dia naik, dia menjadi dua bahagian dikotiledon ni. Ada dua. Okey, dan daunnya pun terus menjadi dua. Okey, manakala satu kotiledon, monokotiledon, contoh pokok jagung ni, bila kita tanam biji dia akan bercambah menjadi satu dahulu. Okay, awak tak nampak ada kotiledon dia ternaik kat sini, tak ada. Okay, dia hanya bercambah menjadi satu batang saja dulu. Kemudian bila dia dah besar sikit, barulah daun dia mula bertambah. Okay, kita tengok. Ini adalah animasi percambahan biji dikotiledon. Yang pertama ni, awak tengok percambahan dikotiledon. Bila dia membesar, dia punya kotiledon ni pun, yang putih dua ni, dia ternaik di atas tanah. Kemudian dia bercambah menjadi daun yang besar terus. Okay. Manakala bagi biji benih monokotiledon, di sebelah ni contohnya pokok jagung, bila awak tanam, okay, dia punya dikotiledon tu, dia punya biji kotiledon, bahagian kotiledon tu dia tak ternaik ke atas. Dia hanya satu cabang saja ternaik di atas, dan kemudian dia terus bercambah menjadi daun yang dipecahkan kepada dua bahagian. Okey. Okay, ini contohnya. Jadual ni menunjukkan beza tumbuhan monokotiledon dan dikotiledon. Awak kena ingat ini adalah tumbuhan yang berbunga. Okay, kalau contohnya macam tadi kita tengok lumut, conifer, dia tak termasuk dalam kumpulan ini. Okay, jadi pokok yang berbunga ini, kalau awak tengok contohnya, ini adalah pokok padi. Okay, ini adalah pokok bunga raya. Okay, apa bezanya? Bilangan kotiledon bagi pokok padi ini, bijinya hanya ada satu kotiledon. Ada satu saja simpanan makanan. Manakala dikotiledon pula dua lah. Okay, dua kotiledon. Kemudian jenis akar dia, ini adalah bahagian monokotiledon, akarnya serabut. Okay, maksudnya dia mudah ditanggalkan sebab akar dia macam akar rumput tu. Okay, serabut. Kemudian dikotiledon pula biasanya pokoknya lebih besar dan susah dicabut. Okay, sebabkan dia akar tunjang. Okay, urat daun pula, urat daun monokotiledon ini selari. Selari maksudnya satu garis. Okay, manakala dikotiledon, uratnya adalah jejala. Okay, dia macam serabut sikit dia punya urat. Nanti cikgu tunjukkan. Kemudian batang pula. Batang bagi pokok monokotiledon ini berbatang lembut ataupun tidak berkayu selalunya. Okay? Contohnya pokok padi ni lah, dia tak ada batang berkayu. Okay, contoh pokok lain, pokok pisang ataupun pokok kelapa sawit. Batang dia tidak berkayu, batang dia lebih kepada serabut. Okay? Kemudian, ni contoh dia. Batang berkayu pula adalah untuk tumbuhan dikotiledon. Okay? Pokok yang besar, biasanya batang berkayu. Contohnya pokok bunga raya ni lah. Pokok mangga, pokok rambutan. Okey, itu contoh-contoh dia. Okey, ini contoh ciri-ciri tumbuhan monokotiledon. Ini contohnya akar serabut ni macam pokok kelapa. Akar dia berserabut macam ni. Jadi dia adalah tumbuhan monokotiledon. Batang pula, batang yang tidak berkayu, batang lembut macam pokok pisang ataupun pokok kelapa, batang dia lebih kepada serabut. Okey, kemudian urat daun dia pula satu hala saja, kita tengok sini. Ini urat selari. Okay, seterusnya tumbuhan dikotiledon. Tumbuhan dikotiledon ini akarnya tunjang. Kalau tengok gambar sini, ada satu akar yang besar dan keras di bawah, ke bawah. Okay, ini akar tunjang untuk menyokong pokok tersebut. So, pokok ini biasanya besar. Okay, kemudian batang berkayu. Contohnya ini pokok durian. Dan urat daun dia berjejala. Okey, awak nampak beza dengan tadi. Tadi satu hala saja. Selari. Jejala ini lebih kepada banyak urat daun dia di sini. Okey. Ini contoh tumbuhan monokotiledon. Jagung, tebu, pokok kelapa, pokok padi, pokok kelapa sawit, pokok bunga orkid, monokotiledon. Okey. Manakala
tumbuhan dikotiledon ni, contoh tadilah yang pokok yang batang dia berkayu, pokok bunga ros. Okey, pokok bunga raya, durian, pokok bunga matahari, pokok getah, pokok rambutan. Okey, ini contoh rumusan lah, rumusan bagi topik yang kita tengok hari ini. Dikotiledon maksudnya ada dua kawasan simpanan makanan dia. Okey, pokok dia mestilah berakar tunjang. Okey, kemudian berkayu keras. Okey, kulit kayu dia keras. Kemudian daun dia bercabang ataupun jejala kita panggil. Manakala pokok yang monocotyledon, contohnya pokok jagung, pokok pisang tadi, akar biji benih dia ada satu saja simpanan makanan. Kemudian akar dia akar serabut begini. Okay, jadi dia mudah, pokok ni dia mudah tumbang. Pokok kelapa, pokok pisang dia mudah tumbang sebab akar dia tak kuat. Batang dia lembut dan juga urat daun dia berselari. Dia satu hala ke atas. Okay, selari. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung topik seterusnya akan datang. Terima kasih.